Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Baru-baru ini saya mendapat satu soalan daripada seorang usahawan. Dia ada dilema berkenaan dengan sama ada dia perlu membeli pejabat yang mana perniagaannya beroperasi dari situ ataupun cukup sekadar menyewa saja. Sebenarnya ini merupakan satu perkara yang akan dihadapi oleh pelbagai perniagaan apabila perniagaan itu mencapai satu tahap yang mana mereka perlu melabur di dalam aset, mesin, jentera untuk memperkembangkan perniagaan dan mereka perlu kepada kepastian bahawa operasi mereka tidak diganggu. Jadi sekiranya mereka menyewa, mereka mungkin ada kerisauan bahawa mungkin satu masa pemilik premis akan mahu mereka mengosongkan premis itu. Jadi segala pelaburan yang dibuat ini terpaksa dipindahkan ke tempat lain dan ianya akan mengganggu operasi perniagaan. Sebelum kita membuat keputusan sama ada kita nak membeli ataupun cukup sekadar menyewa, mungkin ada 3 perkara yang saya nak kemukakan. Yang pertama ialah dari segi keperluan modal. Kerana biasanya perniagaan tidak mempunyai modal yang banyak, ada had dari segi modal. Jadi apabila digunakan modal yang ada untuk membeli aset, maka mungkin akan berlaku kekurangan di dalam modal pusingan umpamanya. Jadi pembesaran perniagaan mungkin terbantut. Jadi untuk mengatasi masalah ini, pemiliknya, usahawan itu kena membawa masuk modal yang baru daripada dana-dana peribadi yang dia ada, ataupun dia menambahkan lagi sumber-sumber yang ada pada dirinya untuk membesarkan modal perniagaan. Jadi sekiranya tak cukup juga, maka mereka mungkin terpaksa meminjam. Isu kedua ialah apabila kita meminjam, kita telah ada satu tanggungan yang mana sekiranya kita gagal untuk melunaskan pinjaman itu berdasarkan dengan jumlah dan tempoh yang telah dipersetujui, maka pihak yang memberikan pinjaman itu boleh mengambil tindakan undang-undang. Ini termasuklah menggulung perniagaan kita, menjual aset-aset kita, termasuklah mungkin kilang ataupun pejabat yang mana perniagaan kita bergantung kepadanya. Jadi untuk mengelakkan risiko ini, kita perlu mempunyai satu unjuran perniagaan dan juga aliran tunai yang boleh dipercayai, sebab daripada situ kita boleh tahulah adakah perniagaan kita akan berkembang, adakah perkembangan perniagaan itu perlu kepada modal-modal tambahan, adakah ada aliran tunai yang cukup yang boleh kita gunakan untuk melunaskan hutang-hutang kita, dan sekiranya tidak cukup, kita kena fikirkan apakah jalan-jalan lain yang ada untuk memastikan tidak ada risiko peminjam membuat tindakan ke atas kita dan mengganggu perniagaan kita. Perkara yang ketiga yang saya nak sebut ialah berkaitan dengan bagaimana kita nak memperkembangkan perniagaan kita sekiranya kita tidak ada modal yang cukup. Ini satu perkara penting kerana biasanya perniagaan yang berkembang memerlukan modal yang banyak. Khususnya sekiranya kita menjual barangan ataupun produk kita dengan kredit. Jadi lagi banyak kita jual, lagi ramai orang berhutang dengan kita, lagi banyak dana yang kita perlukan untuk menampung hutang-hutang itu sebelum kita mendapat pembayarannya. Begitu juga apabila perniagaan membesar, kita perlu ada stok yang lebih, kita perlu mungkin mengambil lebih ramai kaki tangan. Jadi ini semua memerlukan modal juga. Jadi adakah
dengan kekangan modal yang ada, membeli aset ataupun meletakkan modal yang yang terhad ini kepada satu perkara saja merupakan tindakan yang bijak di dalam membiayai perniagaan yang sedang berkembang. Melainkanlah kita berniaga, untung banyak, ada banyak tunai yang lebih di dalam kawalan kita, mungkin sekiranya jumlah tunai itu besar, mungkin kita boleh gunakan sebahagian daripadanya untuk membeli kilang ataupun pejabat yang diperlukan untuk memastikan operasi kita tidak terganggu di masa depan. Jadi ini merupakan 3 isu yang perlu difikirkan, dan biasanya lah syarikat-syarikat global mereka akan memilih kaedah yang memerlukan modal yang paling kecil. Sebab modal ni sebenarnya bukan senang untuk kita dapatkan. Jadi kalau kita di awal perniagaan sudah membeli aset, sudah meletakkan dana yang banyak di dalam aset yang tidak begitu cair lah. Maknanya jika kita nak duit, kita tak boleh senang-senang nak jual kilang tu ataupun pejabat tu. Jadi mereka akan amat berhati-hati untuk memiliki aset-aset seumpama itu, kerana fokus mereka ialah untuk memperbesarkan perniagaan mereka. Dan kadang-kadang, apabila perniagaan kita bertambah besar, kita mungkin memerlukan premis ataupun lokasi yang berbeza. Kan? Jadi sekiranya kita memiliki satu bangunan ataupun satu pejabat, kita nak pindah ke pejabat yang lebih luas ataupun kepada lokasi yang lebih sesuai, jadi kita sudah ada satu aset yang tidak menjana pendapatan. Mungkin kita boleh sewakan kepada pihak lain, tapi kadang-kadang pulangannya tidak sebesar pulangan yang kita dapat daripada perniagaan yang kita jalankan. Jadi ini merupakan perkara-perkara yang kena difikirkan terlebih dahulu sebelum kita membuat keputusan untuk membeli aset. Mungkin saya boleh cerita satu pengalaman seorang usahawan yang lain yang telah membeli kilang yang baharu apabila perniagaannya meletup semasa PKP yang lalu. Jadi dia menjangka bahawa perniagaannya akan terus berkembang. Jadi dia pun gunakanlah pinjaman untuk membeli kilang, membeli mesin-mesin baharu supaya perniagaan yang berkembang itu dapat disokong dengan kemudahan-kemudahan baharu di kilang yang baru ini. Tetapi apabila ekonomi dibuka selepas PKP, perniagaannya merudum. Jadi dia menghadapi 2 masalah. Yang pertama, nak memperkembangkan perniagaan sudah susah kerana corak pembelian pelanggan-pelanggan sudah berubah. Yang kedua, dia menanggung hutang kerana membeli kilang yang baru itu. Jadi dia terpaksa pergi menjual dengan cara yang berbeza, terpaksa menekan ahli-ahli pasokannya untuk menjana jualan hanya untuk membayar hutang kepada pembiaya yang telah membiayai pembelian kilang itu. Jadi saya rasa mungkin anda semua tidak mahu berada di dalam keadaan yang tertekan seperti ini. Jadi pembelian aset yang besar seperti kilang ataupun pejabat ini merupakan satu keputusan besar di dalam perniagaan. Jadi kita kena betul-betul yakin bahawa satu, ianya memang diperlukan. Dua, kita mampu membayar hutangnya sekiranya kita menggunakan pembiayaan daripada bank dan seumpamanya. Dan yang ketiga, sekiranya kita ada modal tambahan, mungkin bolehlah kita masukkan modal itu ke dalam perniagaan dan menggunakannya untuk membeli premis-premis ini agar modal pusingan yang ada di dalam perniagaan tidak terjejas dan kita boleh terus membiayai perkembangan perniagaan. Jangan terikut-ikut dengan orang-orang yang menayang-nayang kilang mereka, pejabat mereka, kereta mereka. Kerana itu mungkin nampak cantik di dalam media sosial, tetapi sebenarnya dari segi keuangan, ianya menyebabkan modal pusingan kita terkesan, ianya menyebabkan kita menanggung risiko yang lebih tinggi sekiranya gagal untuk membayar hutang,
dan ianya mungkin menyebabkan kita terpaksa memperbesarkan perniagaan kita tidak seperti yang kita rancang, dan ini mungkin menimbulkan risiko-risiko yang baru. Dan sekiranya ada kitaran ekonomi yang menyebabkan jualan merosot, kita akan menghadapi masalah untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada, sedangkan sekiranya kita hanya menyewa dan perlu memperkecilkan perniagaan, kita boleh pindah kepada premis yang baru. Jadi ini merupakan petua-petua yang mungkin anda semua perlu ambil kira sekiranya menghadapi dilema dari segi nak membeli aset kekal seperti bangunan ataupun pejabat, ataupun sekadar menyewanya saja. Dan sekiranya kita menyewa, kita kena pastikanlah tempoh sewaan itu cukup panjang, sewanya sekiranya dinaikkan pun berada di dalam jangkaan kita dan sesuai dengan perkembangan perniagaan kita. Jadi ini semua perlu difikirkan terlebih dahulu sebelum kita membuat keputusan untuk membeli premis perniagaan dan menanggung hutang yang mungkin menjadi satu cabaran sekiranya perniagaan yang kita sasarkan untuk berkembang tidak mencapai sasaran-sasarannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Pak Niddin ini, kongsikanlah video-video kami dengan rakan-rakan usahawan anda yang lain, kerana kita nak memperkembangkan ilmu-ilmu ekonomi dan bisnes di kalangan usahawan di negara kita. Dan di channel ini ada banyak video-video lain dari segi strategi, dari segi pemasaran, dari segi kemahiran usahawan dan seumpamanya. Jadi anda boleh tonton video-video kami, subscribe channel ini agar anda tidak terlepas video-video baru yang membantu anda untuk menjadi usahawan yang lebih cemerlang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.